Saya Idayu daripada Chester Setiawangsa. Hari ini saya akan bagi penerangan tentang tajuk proses jual beli subsale. Okay. Saya rasa ramai, kebanyakan senior lah, dah memang hadam betul lah bab ni kan. Cuma yang ni untuk apa ni, rent baru, ejen baru Okay. Macam ni, penerangan malam ni dia akan berkisar pada tiga konten utama ni lah. Satu dia punya flow, kemudian booking form, dokumen dan melibatkan juga ialah time and money. Okay. Macam nak buang. Okay, yang ini dia dah sekejap Okay, dia punya flow chart. Okay, yang mula-mula kita start ni. Okay, dalam proses untuk jual beli subsale ni, dia sebenarnya proses dia tu lebih kurang sama je dengan projek. Cuma beza dia pendetilan dalam dia. Terutama bahagian booking, bahagian proses untuk SPA tu. Okay, yang pertama kita untuk booking lah. Okay, lepas booking macam biasa sebagai ejen kan, dia ambil dokumen untuk loan. Kemudian akan ada proses untuk SPA dan last sekali handover. Jadi untuk jual beli subsale ni, penglibatan seorang rent ataupun ejen hartanah dia lebih penglibatan tu berbanding dengan kalau kita jual projek. Okey, kita kisah satu ya. Okey, yang ini ialah yang ini ialah proses pertama ialah mengisi booking form. Okey, let's say hari ni kan saya buat satu contoh lah nak bagi nampak lagi jelas. Contohnya, okey, property tu berharga 800,000. Okey. Mula-mula isi booking form. Okey, untuk isi booking form ni, okey, untuk isi booking form ni saya nak tunjuk okey sini Okey. Lambat sikit. Guguk bang. Bawa ke Saya ada buka satu booking form Chester. Ada keluar tak kat skrin? Tak ada Tak ada pula. Okey. Kalau you nak share lain screen you kena reshare balik. You kena reshare balik, kena klik dokumen yang you buka baru boleh share. Sebab dia hanya fix tu satu benda, satu dokumen yang you share saja. Okey. So kita teruskan yang ini saja dulu. Okey, untuk booking form, contoh macam ni. Kalau property tu harga 800,000, booking yang kita ambil ialah 3.18. 3.18%, maknanya lebih kurang 25,440. Okey, 25,440 ni lah sebenarnya kita punya commission lah. So, commission sebenarnya 3%. Kemudian 3% ni dia akan agihkan bahagian kepada ejen dan juga kepada agensi. So bahagian kepada ejen tu dia bergantung pada kelayakan masing-masing lah. Ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Jadi lebih kurang 14,000 sehingga 19,000. Ini kalau rumah berharga 800,000. Okey, sekarang ni masa masa kita buat booking isi booking form tu, mula kita akan buat, selepas tu kita akan buat status checking lah. Kita ambil dia punya yang ini boleh buat sebelum booking lagi lah. Terutama kita minta IC, surat beranak penting kalau buyer. Sebab kalau dekat sini kan
ada kawasan-kawasan yang contoh kan kalau tanah Malay rumah tu status dia Malay Reserve ke apa. So kalau dia bukan kategori Melayu Semenanjung tak boleh. Walaupun dia Melayu Sabah Sarawak. Tak boleh juga beli Malay Reserve Melayu. Kemudian melibatkan juga kalau dia property tu ada bumi lot ke apa ke. Kadang-kadang memang agak susah buyer nak bagi surat beranak sebab dia orang tak simpan kan. Okey. Kemudian dokumen bagi owner pula. Yang ini owner tu kita nak kena ambil IC dia. Kemudian kita tengok title, geran dan SPA ni betul tak? Tally tak nama SPA tu dengan nama IC. Sebab kadang-kadang dia ambil apa ni? Dia ambil dia kata tu dia punya property tapi sebenarnya bukan dia punya kan. Adik dia punya ke, bapak dia punya ke. So dia tak layak lah untuk isi dekat bahagian booking form. Sebab dalam booking form tu dia ada bahagian owner apa kan. Yang ni kita kena tengok betul-betul. Okey. Okey, yang ini pula loan application. Okey, lepas orang tu dah bayar booking, dah masuk account agency semua kan. Sebagai agent kita kena bantu buyer lah untuk proses loan dia. Okey, dia kalau dalam subsale ni dia agak dia punya masa tu kita kena jaga betul-betul. Sebab kadang-kadang ada jenis owner yang dia jenis sangat ni kan, lebih 1 hari pun dia dah dia tak boleh terima. So kena cari banker yang ni lah, yang betul-betul efisien ya. Okey, untuk individu, dokumen yang diperlukan dia kena ada IC. Kita kena ambil lah, minta IC dia, salary slip, bank statement, penyata KDBSP, dia punya security ni kan, dan surat majikan. Okey, bagi salary slip, bank statement ni semua nak kena yang the latest lah, 3 bulan terakhir. KDBSP ni pun kena ambil yang latest. Okey, kemudian kalau syarikat dia kena ada SSM. SSM ni pendaftaran lah. Pendaftaran syarikat ni dia ada 2 jenis. Satu yang sendian berhad, kemudian satu lagi yang jenis enterprise kan. And then auditor account selalunya bank nak 2 tahun lah auditor account. Dia setiap bank lain-lain. Ada bank contoh bank Muamalat dia nak 3 tahun je. Kalau macam dia nak 3 tahun, macam syarikat tu dah kena beroperasi selama 3 tahun. Bukan, itu bank Islam. Kalau bank Muamalat 5 tahun. So next ya. Okey, yang ini ialah sign loan agreement. Katakanlah selepas 14 hingga 21 hari tu loan dah lulus. So sign loan agreement dulu. Person in charge dia banker tu lah. And then kita kena tengok lah loan tu approve berapa persen. Okey, sekarang ni bila kita dia selalunya buyer dia akan tanya tahu berapa loan legal fees dia kena bayar. Sebab ini dia ni melibatkan dia kena keluar duit sendiri. Dia bukannya macam projek kan, developer yang akan cover kan. Kebanyakan lah developer cover. Tapi kalau beli rumah subsale ni buyer bayar sendiri. So ni contoh saya bagi anggaran je. Sebenarnya kalau nak lebih tepat kita minta quotation pada lawyer lah. Loan legal fees lebih kurang lah dalam 20,000 macam tu kan. Kemudian yang ini pula dia punya insurance. Jenis insurance tu MRTA atau MLTT. Okey, yang ini lebih kurang 40,000 ni untuk rumah berharga 800,000. Yang ini ialah 5% daripada harga rumah tu lah. Ini anggaran saja sebab ada juga bank yang dia asal macam dia tengok kelayakan buyer tu kan. Mungkin dia bagi kurang lagi lah. Kemudian buyer pun kena standby untuk buat
bajet untuk buat valuation. Okey, semua ni kita kena terangkan dekat buyer. Sebab kalau kadang-kadang kita kena ready lah, ada pengetahuan tentang ni. Nanti kalau buyer tanya kan kita tak tahu pula kan. Okey, lepas tu ni semua kos ni boleh masuk dalam loan ataupun buyer bayar cash. Okey, semua kos ni boleh masuk dalam loan ataupun buyer bayar cash. Okey, sebab ada setengah buyer dia tak nak bayar loan banyak setiap bulan dan dia ada extra cash lah. Kemudian ada setengah pula kelayakan loan tu tak mencukupi untuk semua kos ni masukkan dalam loan. Jadi benda ni kita kena tengok jugalah. Okey. Okey, yang ini ialah SPA, Sale Purchase Agreement. Okey, property harga 800,000. Ini saya bagi contoh tau. Contoh tarikh semua ni pun contoh supaya nak mudahkan kita nak apa malam ni kan. Okey, yang pertama yang ni dokumen yang diperlukan. Untuk SPA ni buyer kena ada IC, surat beranak. Owner pula macam tadi IC, dia punya geran apa semua kan. Lepas tu yang apa ni, kita kena ada jugalah apa ni yang kalau rumah tu rumah bukan rumah landed, maknanya rumah. Jadi maksud developer ni bukannya developer yang projek baru tau. Ni yang rumah high rise. Sebab rumah high rise kadang-kadang dia masih lagi tak ada geran kan. Jadi dia kena dapatkan consent daripada developer. Okey. Okey, yang ini masa dia pula. Untuk sign SPA ni, dia akan ada dua lawyer tau. Lawyer buyer dan lawyer owner. Jadi lawyer buyer dan lawyer ini dia akan macam bagi draft SPA dulu. And then bila dah dua-dua pihak, baru owner dengan buyer tu sign. Okey, waktu sign SPA ni, buyer dia kena bayar baki deposit. Sebab macam ni, bila selalunya lah, ni saya masukkan apa ni, contoh kebiasaannya, loan akan lulus 90%. Okey, yang baki tu 10% tu buyer kena bayar waktu sign SPA. Tadi kan kita dah booking 3.18. So baki dia waktu SPA tu dia kena bayar sebanyak 6.82. Okey, waktu ni buyer kena keluar lah ni 54,560. Okey. Dia sebenarnya ada dua cara untuk bayar baki deposit ni. Kita kena tengok sama ada dia bayar tu menggunakan cash ataupun boleh pakai KWSP. Yang ini kita kena bincang dengan owner. Sama ada owner nak benarkan bayar pakai KWSP ataupun waktu sign SPA tu dia nak cash juga. Tak dengar. Tak dengar? Okey tak? Dengar. Okey. Okey, so yang ini ni kena buyer agent kena discuss dengan owner lah. Sama ada boleh tak dia pakai KWSP. Sebab tu masa awal-awal tu kita minta buyer punya penyata KWSP sebab nak tengok dalam dia punya akaun 2 dia cukup tak duit dalam baki tu nak bayar baki deposit. Dia kena ada baki dalam akaun 2 tu RM500 selepas tolak yang ni lah. Okey. Okey, yang ini pula MOT. Sewaktu sign SPA kan, buyer kena bayar MOT. MOT untuk rumah harga 800,000 ni ialah 18,000. Yang ini dia ada dia punya jadual dia tau. Jadual dia cara nak kira macam mana. Sama ada kita nak kira secara manual ikut jadual ataupun pakai apps je. Senang.
Okey, lepas tu yang ini pula ialah legal fees disbursement lebih kurang lah. Yang ni lebih kurang 10k. Yang ni lebih kurang tau. Yang ni kalau nak tahu detail selalunya lah. Kalau nak nampak yang kita ni professional kan. Kita terus minta quotation daripada lawyer. Lawyer yang kita kenal kan. So cakap ada buyer nak beli rumah macam ni, boleh tak you bagi quotation. So nanti buyer lebih confident lah. Okay, jadi all in semasa sign SPA tu buyer kena bayar lebih kurang 60, 80 dekat 90,000 lah. Untuk rumah berharga 800,000. Okay. Yang ini pula yang ini pula ialah RPGT. RPGT ni ialah owner kena bayar. RPGT ialah Real Property Gain Tax. Maksudnya cukai keuntungan hasil jualan. Okey, cukai keuntungan hasil jualan ni dikira macam ni. Nanti saya akan bagi lebih detail. Tapi yang ini saya bagi tahu kenapa owner dia perlukan 10% tu. Kenapa dia tak macam developer yang boleh bagi 1,000 je, kan? Sebab owner kena bayar cukai ni. RPGT ni. Ini dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan pengecualian ataupun apalah. Maybe kita ambil kira lah owner ni dia dah jual rumah dia banyak lah. Okey, dia macam ni. 3% daripada harga SPA iaitu 24,000. Duit tu owner kena bagi lawyer pegang untuk bayar RPGT tu lah. Okey, dia 3% daripada SPA price. Kalau kita tengok kat sini, rumah ni owner dah beli tahun 2015. So maknanya sekarang ni tahun 2021, dah lebih lah daripada 5 tahun. Kalau lebih 5 tahun, cukai yang owner kena bayar ialah 5% daripada keuntungan dia beli rumah ni, jual rumah ni. Tapi sewaktu dia dalam lebih kurang 60 hari macam tu selepas sign SPA, owner ni dia dah kena bayar 3%. Maknanya dia kena bagi lawyer pegang duit ni. Yang ni arahan LHDN tak silap. 3%. Sebab tu owner dia perlu ada yang 10% ni. Okey, kemudian ini owner pun perlu ada lah legal fees kan. Okey Okey, ini pula consent. Okey, yang consent ni pula macam ni. Consent ni dia ada banyak. Memang semua ni lawyer lah yang akan buat kan. Tapi eloklah kita tahu. Sebab nanti buyer dia akan tanya berapa lama proses dia beli rumah ni. Dan owner pun akan tanya bila masa dia nak dapat duit ni kan. Sebenarnya itu je dua persoalan dia. Bila dia nak dapat rumah, yang seorang lagi bila nak dapat duit. Okey, untuk developer macam ni. Developer ni maksud dia kalau rumah high rise. Rumah high rise dia kadang-kadang tak ada geran lagi. So bila nak jual beli rumah, bila owner tu nak jual rumah, dia kena ada consent daripada developer. Okey, yang ini pula JMB. JMB ni ialah yang jaga maintenance bangunan tu lah. Bukanlah selalunya, kadang-kadang ada owner ni dia tak bayar dia punya maintenance tu banyak kan, sampai beribu-ribu. So benda-benda tu semua kita kena check lah. Kita kena contact JMB dia, ataupun kita minta owner sendiri yang contact JMB. Tanya berapa dia punya baki yang tertunggak. Sebab kalau dia tak settlekan, nanti macam dia tak bagi kebenaran, tak bolehlah nak jual rumah tu. Okey, yang ini 3 bulan ni ialah kalau dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah, dia tak ada tunggakan apa semualah. Dan rumah tu dah nama dia. Okey. Yang ini pula double transfer. Maknanya macam ni, developer ni dia tak benarkan contoh macam ni.
orang tu A ni kan dia beli rumah, and then dekat geran tu dia belum letak nama dia, masih lagi nama developer. So sekarang ni A ni nak jual pada B. Jadi ada dua keadaan. Satu, developer benarkan terus direct daripada developer terus kepada B. Ada juga developer yang tak benarkan, dia kena pergi daripada developer kepada A, daripada A kepada B. So itu yang namanya double transfer. Jadi dia punya masa dia tu akan jadi double lah. Macam ni. Katakanlah kita ada jumpa owner, dia nak jual rumah. And then kita tanyalah nama dah ada nama dia ke apa semua. Katakan dia cakap belum ada. Kita nasihatkan dia tukar nama lah dulu, siap-siap. Sebabnya kos dia tu memang dia akan kena keluarkan juga. Kan? Jadi nanti bila dah ada buyer dah mudah lah. Dah potong banyak masa. Lepas tu, okey, yang ini ialah inilah kalau apa ni? Maksimum tu 9 bulan semua kan. Okey, yang ini pula ialah kalau rumah tu dia jenis leasehold. Leasehold ni kita kena dapatkan konsen daripada pejabat tanah. So tempoh masa yang diperlukan untuk dapat konsen tu 3 bulan. Lagi kalau macam sekarang ni kan waktu COVID ni, dia pejabat tanah pun susah nak dapat appointment apa semua. Dia lebih lagi lah masa. Okey, yang ini pula low cost dan leasehold. Okey, untuk low cost, buyer ni dia kena apply low cost ni maksudnya hanya ada kategori tertentu, syarat-syarat yang baik yang buyer kena ada. Okey, so dia punya nak minta syarat nak pergi SUK apa semua tu kan, dia ambil masa lah. So yang ni buyer kena apply SUK untuk dapatkan kebenaran apa semua tu untuk beli rumah tu. And then owner ni dia kena settle lah semua outstanding. Kadang-kadang diorang tak bayar tu kan, yang saya cerita tadi tu, dia tak bayar bill lah, tak bayar maintenance, tak bayar apa semua tu, dia kena settlekan lah sebelum nak jual. Okay, dia tak boleh, dia kata dia nak tunggu dapat duit dia habis semua tu baru dia nak bayar apa tu, tak boleh. Dia kena settlekan dulu. Okay, yang ini ni okey, KWSP. Apa dokumen yang buyer kena bawa untuk dia keluarkan KWSP? Okey, yang ini masa dah lepas sign SPA, then owner pula cakap okey, baki ni boleh pakai KWSP. So buyer kena bawa yang original SPA, lepas tu dia kena bawa yang consent to transfer tu yang dapat daripada ni kalau rumah tu leasehold lah. Dia kena bawa dokumen ni. Kemudian dia kena bawa loan letter offer dan kopi MOT. Yang ini kalau dia ada rumah yang ada geran lah. Kalau rumah yang master title, dia kena bawa letter offer, SPA dengan developer confirmation je. Okey, semua ni dia kena bawa pergi ke KWSP. Macam sekarang ni nak kena book dulu time slot. Kalau dulu sekejap je dalam seminggu dua, sekarang ni kadang-kadang sampai sebulan. Dia kena set dekat internet rasanya. Okey, lepas tu bila dah buyer ni kan, dia ni kena pergi sendiri tau, dia tak boleh suruh orang. Kan, kalau dia nak suruh kita teman boleh lah. Kemudian, okey, yang ini bab yang biasa. 4 keadaan bila owner akan dapat baki dia punya deposit tu yang 6.82. Dan pada waktu tu juga ejen boleh claim commission. Maksudnya kan yang commission 3.18 tu kan kita letak kat agensi. So waktu saya SPA tu tak semestinya kita akan dapat. Kita kena tunggu konsen lepas dulu. Lepas tu baru ataupun kalau dia pakai, tengoklah kadang-kadang dia
mungkin dia bayar booking 1,000 je ke, baki dia tu nak kena duit ke WSP pula semua tu kan. So waktu ni lah yang kita boleh claim. Kalau rumah tu freehold, sekejap je lah. Kan, kalau cash, dia bayar cash. Baki pun bayar cash, semua deposit semua bayar cash. Dan rumah pun freehold. Bila dah ada SPA, dah buat stamp, dah boleh lah claim. Tapi kalau dia rumah tu leasehold, then kena tunggulah dapat konsen dalam 3 bulan ke macam tu. Dan kalau pakai KWSP freehold, tunggu keluarkan duit KWSP lah. Tak perlu freehold, tak perlu konsen. Dan kalau KWSP leasehold pula, tunggulah sampai dapat konsen tu. Okey, yang ini dah nak habis dah. Yang ini pula ialah untuk loan disbursement. Maksud dia macam ni, selepas dapat konsen dah lepas sign SPA apa semua, dah dapat konsen, bank akan proses dia punya untuk pembayaran lah apa semua kan. Okey, dia dipanggil nama tu first disbursement. First disbursement ni bank akan bayar baki hutang owner untuk rumah tu. Contoh kan, property tu harga 800,000, baki hutang dia tu ada 400,000. Jadi bank akan bayar yang 400,000 dulu. Dia cover dulu yang loan owner tu. Lepas tu, okey, waktu ni buyer dah kena bayar berapa yang bank dah bayar pada owner. Yang ini kita nampak macam okey lah kan, tapi bila kita jual rumah, kadang-kadang bila dah sampai waktu dia tu, macam pembeli tu dia dah naik angin lah kan. Sebab dia nak kena bayar rumah sewa, and then at the same time dia nak bayar loan rumah baru, kunci pula tak dapat-dapat, macam tu. So kalau macam kita dah standby daripada awal kan, dah bagi tahu nanti dalam sebulan 2 dia kena ada 2 kos yang dia kena bayar, so dia dah jadi bersedia lah. Dia yang jadi haru tu kalau kita agent pun macam tak ada pengalaman kan, tak tahu pula tu. Lepas tu bila kena marah tu memanglah. Okey, kemudian pula ialah bila dah lepas first disbursement tu, nak dapat final disbursement tu 14 ke 30 hari selepas registration of title. Title ni ialah geran. Okey, dia okeylah katakanlah 30 hari selepas registration of title. Yang kat sini tadi dah keluar duit tu kan. Dah lepas keluar duit tu nak register geran. Nak register geran tu, dia dulu bolehlah sehari 2 hari kan. 2 hari seminggu boleh register geran tu. And then 14 ke 30 hari lepas register geran tu, dah boleh dapat dah final disbursement. Masalah dia sekarang ni, bila time COVID ni, nak tempah nak slot nak pergi pejabat tanah tu pun makan masa lah. Lawyer kan nak pergi tu. Jadi ni yang jadi bertambah pening lah. Dia pening, dia pressure dia pada agent lah kan. Sebab hari-hari buyer akan tanya bila nak dapat kunci, dan hari-hari juga owner nak tanya. Sebab sekarang ni buyer pun dia dah stres sebab dia tak dapat kunci tapi dia dah kena bayar ni. Kemudian okey, sekarang ni baki dia yang owner akan dapat ialah 320,000 sebab dia dah terima dah awal-awal tu 10%. Kan? 80,000 tu dia dah dapat dah awal-awal. Jadi dia akan terima selepas tolak baki hutang dia semua tu, dia akan terima cash 320,000. Okey. Ni masa handover ni, maksudnya handover ni daripada maksudnya serah kunci lah. Sama ada agent atau lawyer pun boleh buat. Bergantung pada siapa yang pegang kunci. Okey, ini ialah duty stamp calculation macam yang tadi saya cakap kan. Kalau property tu harga 800,000, okey, first 100,000 dia punya percentage dia 1%. Okey, contoh macam ni. Rumah tu harga 800,000 kan. Ni 100,000 kali 1%, 1,000.
Lepas tu 100,000 ke 100,001 ke 500,000 ialah 2%. So jadi 400,000 kali 2% 8,000. Okey, lepas tu 500,001 dan ke atas. Maknanya baki dia tu lah. Dia 3%. Kan ni kan 100 500 campur 300 jadi 800,000 kali 3% 9,000. Total kan 18,000. Ni dia punya stamp, duty stamp lah. Lepas tu ini pula ialah RPGT, Real Property Gain Tax. Tadi kan cukai keuntungan hasil jualan. Okey, macam ni. Owner beli rumah ni tahun 2015. Owner jual 2021. Maksudnya dah lebih daripada 5 tahun. Okey, rumah yang lebih daripada 5 tahun, dia punya gross profit lah orang panggil kan. Untung kasar dia 500,000. Okey, yang ini 500,000, maknanya dia kena bayar cukai ni 25,000. Tadi tu lawyer dah pegang dah siap-siap 24,000 kan. Kan saya cakap tadi 800,000 kali 3% yang LHDN suruh lawyer pegang. Okey, kemudian yang 25,000 ni dia boleh lagi berkurang. Dia akan kurang, dia tolak legal fees. Legal fees ni legal fees masa owner beli rumah tu dan juga legal fees masa owner jual rumah tu. Kemudian dia tolak duty stamp, dia tolak agent fees. Kita punya commission tu pun boleh dapat. Maknanya kalau owner tu dia pakai agent, dia lagi untung lah. Sebab cukai dia berkurang. Dan kerja dia pun berkurang. Kalau dia tak pakai agent, dia tak payah bayar agent tu. Tapi kerja dia tu banyak kan. Dan renovation. Okey, sebenarnya untuk RPGT ni yang akan kira LHDN. Yang ini sebagai guideline je. Final memang dia orang yang tentukan. Katakan yang dia dah ambil dah 24,000 tu. Kalau kita kena bayar cukai kurang daripada 24,000 tu, nanti dia akan pulangkan duit owner tu. Tapi kalau dia rasa cukai tu melebihi 24,000 tu, dia akan minta lah pada owner tu dalam tempoh setahun tak silap. Sebenarnya ada lagi kalau untuk RPGT ni dia boleh dapat lagi diskaun 10% ataupun 10,000 daripada cukai tu. Kemudian dia ada juga exception. Contohnya jual beli transfer antara ahli keluarga. Kemudian juga sekali seumur hidup pun dia boleh ada pengecualian lah. Kemudian macam waktu sekarang ni kan, waktu COVID ni pun dia ada polisi. Kalau tak silap boleh jual 3 rumah. 3 rumah yang pengecualian. So dah summary lah. Jadi bila kita totalkan kan, dia punya proses tu daripada booking, and then dia pergi buat loan, daripada SPA, sampai ke disbursement, sampai buyer dapat kunci, sampai owner nak dapat duit dia, semua tu lebih kurang dalam 6 hingga 7 bulan bergantung kepada jenis rumah tu. Kalau rumah tu freehold memang cepat. Kalau rumah tu leasehold, lambat. Kalau rumah tu ada pula yang tak selesai dengan developer, lagi lambat. Macam tu. So, okey lah, rasanya itu je saya punya penyampaian malam ni. Saya serahkan pada Mr. Yong. Terima kasih. Ada soalan tak? Mungkin ada soalan, mungkin boleh tanya. Dekat ruang chat tu ada soalan. Banyak soalan tu. Oh, ya ke? Dayu mungkin boleh tengok chat room kot. Ada soalan dekat sana. Oh, banyak ni. Tak nampak cursor. Okey, soalan dia mana dia? Pergi satu-satu. Sitos buyer boleh dapat dari mana? Okey, sitos ni dia ada dua kan, dia Sikris dengan sitos. Yang ni kita boleh kalau Sikris tu macam bank negara apa semua kan, kita kena dapatkan kat situ. And then ada juga portal yang kita boleh beli report ni.
portal apa nama dia. Dia kena bayar lah. Buyer kena bayar dalam RM26 macam tu. Kita registerkan kan, nanti dia boleh buat kat website. Rasanya ada agensi yang kita boleh yang boleh buatkan juga untuk Sitos dengan si Chris ni. Dah ada yang jawab. Semua kos boleh masuk loan tak? Okey. Jawab. Semua kos boleh masuk loan tak? Kos mana ni semua kos boleh masuk loan tak? Semua kos dia ni sebenarnya bergantung kepada owner. Kadang-kadang owner ni dia nak bagi memudahkan buyer, dia akan benarkan lah tak perlu bayar 10%. Buyer ni kalau dia boleh dapat 100% loan kan, dia macam first house ke apa tu, semua pun boleh masuk loan. Tapi bergantung kepada owner tu. Kadang owner tu dia just nak jual cepat, dan dia ada extra cash untuk dia cover kos-kos lain tu dulu, boleh je. Salam, loan legal fees biasanya berapa persen daripada harga rumah? Okey, loan legal fees ni dia ada table dia. Secara, katakan kalau macam kita jumpa buyer kan, dia minta kita kira kan. So kita boleh buat macam anggaran lah dalam lebih kurang 3.5 macam tu. Tapi kita cakap dia yang ini anggaran saja, apa-apa pun bergantung pada lawyer yang bagi quotation nanti. Katakan kita boleh cakap lah dalam lebih kurang 3.5% daripada harga rumah tu. Ataupun kita boleh pakai apps. Sebenarnya banyak apps yang boleh kira berapa legal fees ni. Okay. Nanti kalau nak tahu apps tu, tu lah. Apa nama apps kita tukar. Kalau beli time tu under construction macam mana? Under construction tu kira bukan topik malam ni lah. Under construction, hari ni topik subsale. Under construction tu RPGT kira sekali waktu tempoh undercon. RPGT kira sekali. Tak adalah, sebab yang kena RPGT ni ialah pemilik rumah. Pemilik rumah waktu undercon ni ialah developer, bukannya orang persorangan. Tu dah kira lain dah tu. Kalau Android boleh je. Okey. Kira sekali waktu RPGT kena tarik stamping. Tak nampak. Okey, RPGT ni LHN charge untuk setiap rumah yang okey. Yang ni tadi saya dah terangkan dah. RPGT ni LHN charge untuk setiap rumah subsale yang dijual. Ya, betul. Tapi tengok dia ada banyak dia ada dia punya table dia. Rumah yang baru umur setahun berapa, 30%. Dia ada rumah yang dia baru beli 2 tahun, dia ada dia punya percentage lah. Yang malam ni akak terangkan tu, kalau rumah tu lebih daripada 5 tahun. Lebih daripada 5 tahun, 5%. Dan yang ini kita kena aware lah, sebab kadang-kadang dia berubah. Setiap ada apa-apa ni kan, kita kena aware. Sebab kadang-kadang polisi kerajaan tu dia berubah. Dia nak kena selalu ni dengan lawyer lah. Tak dengar suara. Okay. Freehold lebih cepat ke macam mana berbanding leasehold? Ya, ni freehold ni dia lebih cepat berbanding leasehold, sebab leasehold ni rumah leasehold kita kena dapatkan konsen daripada pejabat tanah masa nak jual. Dia masa nak jual tu, leasehold tu maksudnya ialah pajakan. Sekarang ni rumah tu dia dalam pajakan, dia milik pejabat tanah tu lah. So bila kita nak jual, kita kena dapatkan dia punya kebenaran pindah milik. Macam itulah konsep dia. Dia makan masa, sebab waktu sekarang ni waktu COVID ni kan orang susah nak pergi pejabat tanah. Jadi dia kat situ lah dia punya ni dia sekarang. Jadi lambat. Kalau freehold dia tak perlu dapat konsen. Dia tak ada pun isu tu. Macam ni, bila value akan datang inspection rumah dan ada positif ke actual value jadi rendah? Bila valuer akan inspect, okay, valuer ni dia akan inspect rumah selepas loan dah lulus, selepas dah sign SPA, sebelum dapat kunci. Rasa sebelum ni lah, sebelum apa. Yang ni selalunya value tu
waktu nak buat loan tu kita dah tahu dah. Sebenarnya bank dah tahu dah value tu sama ada boleh pergi ke tak boleh pergi. Bila valuer tu dia macam report untuk dia punya macam maybe dia punya syarat-syarat ke kan. Tapi selalunya valuer pun dia dah ada, banker dia dah ada dah dia punya berapa yang boleh pergi, berapa tak boleh pergi. MOT tax sudah waive kan, apa condition dia? MOT tax sudah waive kan, apa condition dia? Okay, MOT dengan tax ni, dia waive, dia berdasarkan, kalau MOT tu rumah pertama, sekarang, dulu 300,000, sekarang ni dah naik 500,000. Okay, kalau orang tu, dia tak pernah ada rumah. Dan dia beli rumah yang berharga 500,000 ke bawah, dia tak perlu bayar MOT. Dengan tax tu lah. Kalau dulu 300,000. Jadi dia bab MOT tax apa semua ni bergantung pada polisi kerajaan. So kita kena selalu macam alert lah. Sebab tu sekarang ni tujuan tu macam rumah ni dia macam satu keperluan. Jadi bila benda-benda yang keperluan ni memang kerajaan dia sangat dia alert lah kan. Dia nak bagi mudahkan orang beli rumah, dia nak mudahkan orang jual rumah. So macam itulah. Harga jual lagi rendah ada dari market value. Sorry, market value lagi rendah dari harga jual. Okey, kalau dia market value lebih rendah daripada harga jual. Sebenarnya boleh je kalau orang tu jual. Harga dia lebih rendah daripada lebih rendah ke lebih tinggi ya? Harga jual lebih rendah daripada market value. Sorry, okey macam ni. Dia jual tu lebih tinggi daripada harga market value. Sebenarnya boleh sebab jual beli ni dia bergantung pada willing buyer dengan willing seller. Then the different tu dia bayar je lah. Itu je. Jual beli tu boleh. Cuma sama ada dia ada duit ke tak ada duit. Itu je. Banyak ejen buat bayar 1,000 je. Dah boleh dapat rumah. Itu macam mana? Jadi tak ada 10%. Okey, ni macam yang kata tadi. Dah boleh dapat rumah. Maksudnya kadang-kadang dia memang bayar cash tu 1,000. Tapi maybe dia ada kredit BSP. So dia punya baki, deposit dia tu dia pakai kredit BSP. Okay. MB Bank berbeza-beza betul. Betul-betul. Kalau ada satu bank bagi rendah, pergi bank lain. Kalau jual tanah pun owner kena bayar RPJT. Kalau jual tanah memang kena bayar RPJT. Sebab yang ada pengecualian tu untuk rumah tak silap. Kalau tanah memang kena bayar. And then kalau lagi-lagi kalau dia tanah pusaka kan, dia tak ada kos. Dia tak ada kos beli. Contoh tanah tu harga 800,000. So dia kena bayar cukai lah 25,000 tadi tu. Dia kena bayar cukai. Dia tak ada kos. Kos dia sikit je, kos legal fees apa semua kan. So dia kena bayar cukai dalam 40,000 lah kalau tanah. Kalau jadi jenis tanah pusaka tu. Lepas tu subsale, tanah pusaka tu dia subsale kan. Tu kita kena tahu tu. Ada satu ya. Kalau SMP nak letak 2 penama, dekat OTP wajib dua-dua purchaser kena sign. Ya, wajib. Sebab SMP tu dia akan buat berdasarkan OTP. Sebab tu dia tak boleh. Sebab tu masa kita nak jual rumah, kita kena ambil IC owner dengan SMP asal dia. SMP yang owner tu. Sebab kita tak nak yang sign dekat OTP tu orang lain. Yang sign yang owner rumah tu sebenarnya orang lain. Kan? Sebab harta. Jual lebih MV, bayar sakit lah nak bayar jual lebih MV. Okay. Tak apa. Yang ni tu bergantung lah kan. Kadang saya pernah juga jual rumah lebih daripada harga market value. Tapi sebab buyer tu memang betul-betul nak, and then terima je lah. Dia sebenarnya bergantung juga. Dia sangat bergantung pada kalau orang tu nak dan orang yang nak beli tu pun mampu, boleh je. Apa je yang follow, yang faham apa ni. Contoh kalau harga jualan lebih mahal pada harga MV, apa je cukai yang follow MV dan cukai kos yang follow harga jualan. Dia akan ambil yang mana paling tinggi. Sama ada SMP ataupun market value. Saya dah jawab ni. Siapa ni? Amar.
Cik Amar, Tuan Amar. Cukai semua tu kan dia akan ambil yang tinggi. Contoh market value dia 300,000. Dia punya SPA dia 350,000. Jadi cukai tu dia akan berdasarkan 350,000. Okey, ada apa-apa lagi? Rasa dah habis dah. Okey, apa dokumen yang kena serah kepada lawyer untuk proses SMP? Untuk proses SMP, dokumen dia IC, surat beranak, owner, buyer SPA lama. Okey, owner buyer pula sama, IC, surat beranak. Selalunya kalau macam loan dah lulus and then kita dah bagi dah dokumen dekat lawyer, then lawyer pun dia akan contact juga buyer dengan owner tu. Bukan, dia akan contact sama ada buyer atau owner lah. Bergantung owner tu, lawyer tu dia mewakili siapa. Freehold di Negeri Sembilan ada konsen, betul. Even dekat Selangor pun kalau dia freehold Malay Reserve pun tetap juga ada konsen. Yang ini kalau dekat Selangor kan dia kena pergi pejabat tanah. Dua-dua kena hadir sign depan DO. Untuk subsale ni ejen perlu cari lawyer untuk buyer dan seller, betul. Kita boleh cadangkan, tak boleh paksa. Okey, untuk cari lawyer untuk buyer dengan seller ni kita boleh cadangkan. Okey, contoh macam ni. Tuan loan dah lulus kan. Okey, tuan ada lawyer tak ke ataupun nak saya kenalkan lawyer? Saya dah biasa dengan lawyer ni, jadi kita kenalkan lah. Macam mana nak check MV bila kita deal dengan seller? Okey, nak check MV ni kita boleh pergi ke, ada website dia, Bricks. BRICKZ. Itu kita boleh check market value. Untuk site pembeli, Tuan Azri nak check market value, kita boleh pergi ke Bricks. Bricks ni dia kena subscribe. Yang tu maybe boleh tanya agensi. Kadang-kadang agensi ada. Untuk site pembeli ataupun rasa macam property guru ke iProperty, dia ada boleh check MV. Untuk site pembeli kena berikan kopi letter of bank kepada lawyer SPA untuk lawyer SPA. Letter bank rasanya kena sebab dekat SPA tu nanti lawyer tu dia akan tengok berapa loan yang lepas tu, berapa loan yang lulus, berapa yang dia perlu bayar lagi. Sebab tak semestinya sebab letter of bank tu kita tak tahu berapa yang loan lulus. Kita kan maybe dia belum lulus 85% aja. So nanti lawyer tu dia nak kena tengoklah semua tu, dia tentukan waktu tu nak kena bayar berapa lagi baki dia. Macam tu. Bukan, bank value daripada banker. Bricks ni ialah actual transaction daripada yang sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni kan. Bank value daripada valuer pula, dia akan datang check rumah tu. Dia akan, saya pun tak tahu macam mana, tapi dia ada calculation dia lah. Banker ni of course lah, dia takkan berdasarkan bricks saja. Sebab katakan kat kawasan tu rumah terjual kat kawasan tu dah 3 tahun lepas kan. Value rumah tu takkan sama dengan yang 3 tahun lepas. Jadi diorang ada dia punya calculation dia tu. Macam mana yang untuk current market value. Terima kasih. Berapa lama bank akan keluar letter of? Sekejap saja. Dalam seminggu kot, tak sampai kot. Sebab bank dia dah memang kan? Okey, nanti siapa yang nak slide boleh contact saya 0113241268. Saya ada tulis nombor kan kalau nak slide.
Okey, Cik Muhammad. Biasanya berapa lama bank akan keluar offer letter loan dah approve? Selalunya sekejap. Seminggu kot. Ke tak sampai 2-3 hari ya? Puan Dayu nak tanya sikit boleh? Amboi. Ya, Cik Soalan Faizal. best tak proses subsale dengan undercount mana yang lebih best? Best dari segi apa? Ilmu ke dari segi senang? Semua lah tak kisahlah dari pandangan ni. Mana yang lagi best pada Puan Dayu lah? Main subsale ke main undercount? Dia sebenarnya saya bagi pandangan ni pasal subsale tapi saya banyak buat undercount. Sebabnya subsale ni dia punya untuk ilmu kan, kita nak dapatkan ilmu ni buatlah subsale. Sebab kita dah dalam bidang ni kan. Okey, masa mula-mula kita buat subsale tu, satu rumah yang kita jual tak semestinya kita akan tahu semua sebab maybe orang tu dia tak pakai KWSP, so kita tak tahu KWSP tu macam mana proses dia apa semua kan. Okey, soalan tu kalau macam kita jual rumah undercon, kita punya beban tu ditanggung oleh developer. Contoh kan, kalau rumah ada masalah, developer rumah tu kan dia akan ada apa ni panggil? Warranty lah. So developer, agent ni tak terlibat. Agent ni dia bila dia jual rumah subsale, dia jadi macam okeylah masa mula-mula tu kan nak jual rumah, owner kata okey dia akan repair ni, dia akan cat lah, dia akan apa semua kan. Dan bila dah sampai waktu dia tak buat. Bila dia tak buat, buyer pun tak nak bagi apa kan, tak nak terima. Dan dia orang gaduh-gaduh, dan bila dah lambat tu, bila dah lepas first disbursement and then nak dapat second disbursement, nanti owner pula pergi charge pula denda 8% kan kepada buyer. So yang pening sebenarnya agent. So sebab dia kita yang kenalkan dia orang kan. Kita yang carikan buyer dia. Macam tu lah. Bila dia dapat duit tu dia dah lain sikit. Tapi kalau dari segi jual rumah developer pula, dia macam buyer tu, dia macam terlalu mudah nak beli rumah kan. So dia macam tak kisah pun duit tu burn. Dia punya komitmen dia tu macam kurang sikit. So kita macam kita dah buat kerja, macam kita tak jadi beli. Kan sepatutnya kalau macam loan approve, loan tak approve baru dapat duit refund kan. Tapi sebab dia bayar 1,000 je, so dia pun macam tak kisahlah. So kita macam frust lah kan. Itulah beza dia. Dua-dua ada kelebihan dengan ni lah. Kalau rumah subsale orang bayar lebih kan. So dia akan lebih bersungguh-sungguh nakkan rumah tu. Kalau rumah projek pula dia terlalu banyak. Terlalu mudah. Komitmen yang dia keluarkan pun maybe dia bayar pun dalam 300, 500. So dia tak kisah pun burn. Macam tu lah. So buatlah dua-dua Tuan Faizal. Baik Kak. Sebab yang bila kena penalty tu bila dia dah start sign SPA. Dia punya tarikh dia tu, dia start kiraan dia daripada sign SPA. Kan Cik Syarul? Dia akan jadi masalah tu sama ada owner boleh terima ke tak lambat tu. Kadang-kadang owner tak boleh terima lambat. Sama juga ada juga developer yang dia tak boleh terima kalau lambat-lambat. Yang kata kalau lambat je tak dapat yang discount 10%. Macam tu lah lebih kurang. Bila buyer perlu start submit dokumen kepada lawyer, sebaik sahaja loan lulus. Hari ni lulus, hari ni juga submit. Sebenarnya dokumen untuk lawyer tu kita dah ada. Sebab kita dah proses loan dia. Dokumen yang kita kena submit kepada lawyer tu sebenarnya kita dah ada dah. Sebab yang kita nak kan macam IC, surat beranak kan. Semua tu pun loan perlukan. Masa kita proses loan pun diperlukan. Cuma surat beranak tu lah yang lambat sikit.
Surat beranak tu kadang-kadang orang macam tak simpan. Nak kena pergi ke pejabat pendaftaran kan. Ambil lagi. And then sekarang ni macam time COVID je. So memang agak susah lah sikit. Ada soalan lagi? Mungkin kita buka bagi soalan yang akhir sebelum kita tamatkan sesi ini. So mungkin lepas ni kalau ada soalan boleh PM Idayu juga lepas ni. Sebab tadi Idayu ada bagi nombor kan? Betul-betul ada. So sebelum tu nak bagi tahu mungkin kalau ada ejen baru yang baru masuk kan. Idayu ialah dari Chester Setiawangsa. Okay. So dia ialah TSM, Team Sales Manager dari Chester Setiawangsa. Alright. So kita adakan training for you ni 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali. So untuk ejen baru stay tuned with us. So setiap 2 minggu kita ada training lagi. Alright. Sama-sama. So ada lagi tak soalan? So kalau tak ada, okay. So terima kasih kepada Idayu. So kita jumpa lagi lepas ni lah untuk sesi training for you yang ke-6. Okay? Okay. Alright, thank you Idayu. Thank you. Okay, sama-sama. Thank you, Dayu.